Okey, sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu nak tunjuk dekat awal. Cikgu pun dah tak ingat lah bila apa tajuk last kita belajar. Iman awak ingat tak apa tajuk last? Tajuk last. Cikgu ingat tak apa tajuk last belajar? Tak ingat? Lama sangat dah Okey, cikgu start dengan gerak balas bab yang kelima. Bab yang kelima, gerak balas tumbuhan. So cikgu nak, ini apa ni? Salah. Okey, cikgu nak awak tengok video kat belakang cikgu. Lepas tu awak komen sikit lah apa yang awak nampak, apa pemerhatian awak dan apa analisis awak. So masing-masing tengok video ni dan nanti cuba komen pada cikgu apa yang awak dapat perhatikan. So ini adalah video time lapse. Video ni dipercepatkan. Mungkin proses ni makan masa berjam-jam. Tapi sebab video ni dia cepatkan, so dia nampaklah seperti itu. Walaupun tumbuhan ni taklah melakukan pergerakan selaju yang awak nampak. Okey, so kita mulakan dengan Iman. Masih ada dekat situ Iman? Ada. Apa yang awak boleh perhatikan Iman? Pokok tu dia semakin memanjang, lepas tu dia mencapai batang tu. Kenapa dia nak mencapai batang tu Iman? Kenapa dia nak ikat pada dia batang tu? Sokongan. Yes, pertama untuk memberikan sokongan. Ada faktor-faktor lain kenapa dia mesti mendapatkan sokongan pada batang baik kayu tu? Sebab pokok tu dia tak berbatang kayu. Dia tidak berbatang kayu lah. Jadi betul juga tu sebab dia tidak ada sokongan yang kuat di mana dia bukanlah tumbuhan yang berkayu. Selain daripada tu, apa tujuan dia nak naik ke atas tu? Kalau awak perasan dia melilit batang kayu dan menuju ke atas. Kenapa nak pergi ke atas? Untuk mendapatkan cahaya matahari. Yeah, dia nak cari cahaya matahari. Okey, kita tak komen lebih lanjut tentang video ni. Kita just nak tengok-tengok je. Ada lagi satu video yang cikgu nak tunjuk. Kali ni cikgu minta Atira awak cuba perhatikan dan analisis mengikut idea awak lah. The Venus flytrap, pokok perangkap lalat. Lalat Venus. So, perhatikan lalat tu dia sedang buat apa Macam mana lalat ni boleh ada sampai ke sini? Perhatikan betul-betul. Dia tengah sedap makan Ini kamera canggih ni. Terkena. Okey Atira, apa komen awak, pemerhatian awak?
Lalat tu apa tu dia bila pokok tu ada duri tau kat dalam dia punya mulut tu. Okey. Mulut Lepas pokok tu tu. ya kalau macam ada sesuatu yang langgar benda tu dia akan tertutup. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya awak, kenapa lalat tu dia boleh nak sangat datang dekat pokok perangkap lalat Venus tu? Kenapa dia nak sangat pergi kat pokok tu? Sebab pokok tu ada macam cecair tu. Macam Cecair. Yes, cecair tu kita panggil dia sebagai nektar. nektar. Kita panggil dia sebagai nektar. Agak-agak awal lah, apa bau cecair tu? Bau busuk. Busuk. Kenapa bau busuk? Sebab lalat suka bau busuk. Yes, sebab lalat suka bau busuk. Pokok tu bau busuk lah. Sebenarnya pokok perangkap lalat Venus ni kita mungkin jarang dengar kan. Tapi awak pernah bagi tahu cikgu, ada pokok ni dekat belakang asrama kan? Dekat kafe. Bukan. Itu lain. Itu pokok apa tu? Periuk kera. Periuk kera kan? Ini lain. Ni perangkap Venus. Cikgu rasa tak ada kat sekolah kita. Okey, tapi pokok ni dia boleh disamakan lah dengan kawan-kawan dia yang lain macam Rafflesia. Rafflesia kalau awak pernah pergi dan jumpa dia, bau dia memang busuk tau. Dia untuk attract lalat lah, serangga tu tadi. So bila awak nampak tadi, kita tengok lagi sekali kan, apa yang jadi kalau lalat tersentuh pada tadi yang kita panggil ni sebagai duri kan, yang tajam ni. Bila dia tersentuh je, pop, tersentuh. Ni belum tersentuh. Dia tersentuh je. Maksudnya dekat sini, dia ada button yang trigger pokok tu untuk tutup. Dan akhirnya dia dapat perangkap lalat tu. Agak-agak awak, pokok ni nak buat apa dengan lalat tu? Dia nak sedut nutrien lalat tu. Yes, dia nak sedut nutrien lalat tu. Dia sebenarnya mengambil nutrien dia daripada serangga. Dia adalah carnivore. Sebab dia makan binatang lain kan. Dia adalah tumbuhan yang bersifat carnivore. Dan biasanya dia tak boleh buat fotosintesis pun. Bunga Rafflesia warna apa? Merah. Ada daun tak? Tak ada. Tak ada. Tahu? Peringkat dewasa, dia tak ada daun. Jadi dia ada warna merah saja. Boleh buat fotosintesis ke? Tak. Tak boleh sebab tu dia perlu mendapatkan makanan daripada organisma lain lah. Macam tu. Okey, cikgu nak present sesuatu kat awak. Okay, boleh nampak tak belakang cikgu? Nampak? Nampak. Okey, kita nak bab 5 gerak balas tumbuhan. Gerak balas tumbuhan. Cikgu pergi cepat sikit sebab ada satu subtopik tu yang kita kena cepat sikit. Tumbuhan dia boleh melakukan gerak balas dia. Dia ada dua jenis gerak balas. Pertama kita panggil dia gerak balas tropisma. Tropisma ni cikgu dapat simpulkan dia. Sekejap gerak balas tropisma. Cikgu tunjuk dekat sini. Kita boleh nampak tak sekarang? Nampak whiteboard cikgu tak? Nampak. Nampak. Nampak tulisan cikgu? Nampak. Okey, cikgu baca mana? Tropisma. Okey, tropisma ni adalah gerak balas yang first kali dia adalah bersifat, kita tengok sifat dia Sifat dia adalah terarah. Maksudnya dia ada tempat yang dia nak pergi. Sebagai contoh, cikgu tunjuk dekat awak, kita ada sebatang daun dan kita ada pucuk. Tu ada daun kan? Daun dia akan pergi kepada apa? Pada apa tu? Cahaya matahari. Dia akan pergi kepada cahaya matahari. Maksudnya dia ada tempat yang dia nak pergi. Dia bersifat terarah. Kalau contoh, cahaya. So bila kita cerita tentang cahaya, kita akan panggil dia sebagai
Fototropisme. 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 Itu sebagai contoh, ada banyak lagi. Cikgu awak boleh tengok dalam modul nanti. Kita nak sikit-sikit je. Sebab kalau kita lama sangat nanti awak bosan kan. So fototropisme. Sebab dia akan pergi, dia terarah, dia akan pergi ke sana. Okey. Ada lagi satu jenis gerak balas yang tidak terarah. Yang tidak terarah maksudnya apa? Contohnya ada satu pokok bunga. Ada satu pokok bunga yang hanya akan bercambah ataupun dia mekar bila ada cahaya. So bila ada cahaya, dia mekar. Mekar tu maksudnya dia jadi lebih cantik lah. Maksudnya dia lebih kembang. Bunga tu kembang, mekar, cantik. Tetapi adakah pokok bunga ni dia pergi menuju ke arah cahaya? Tira, pokok kalau dia mekar, adakah pokok bunga tu dia akan mekar pergi ke arah cahaya? Tidak. Tidak kan? So ini dipanggil sebagai gerak balas nasti. Gerak balas nasti. Maksudnya dia tidak terarah. Dia berlaku, dia tidak menuju kepada rangsangan yang dia dapat. Contohnya kalau ada cahaya, barulah dia akan mekar. Tetapi dia tidak mekar menuju ke arah cahaya tersebut. Yang ni boleh faham tak? Boleh. Iman, okey Iman? Okey. So kita ada nasti yang tidak terarah dan tropisme yang bersifat terarah. Okey, ada lagi satu contoh. Contohnya adalah pokok kekacang. Pokok kekacang dia adalah gerak balas nasti. So nanti cikgu tunjuk kat awak. Contoh Okey, contoh dia. Ini adalah gerak balas tropisme. Tu dia ada banyak jenis Okey, gerak balas nasti. Gerak balas nasti adalah yang tidak terarah. Dia boleh pergi ke tempat arah yang lain daripada rangsangan yang dia dapat. Sebagai contoh, kita ambil yang mudah. Okey, ni pokok apa ni? Atira, kalau awak nampak. Tak tahu. Tak nampak ke? Nampak. Atas kepala cikgu ni pokok apa? Tak pernah nampak? Daun. Ni daun apa ni? Daun semalu. Pokok semalu. Pokok semalu, daun semalu. Apa jadi kalau awak sentuh dia? Dia akan tutup. Menguncup. Dia akan menguncup. Adakah dia pergi kepada awak? Tak. Tidak. Maksudnya dia tidak pergi kepada rangsangan dia. Awak adalah rangsangan dia tapi dia tak pergi kepada awak. So ini kita panggil sebagai gerak balas nasti. Boleh faham? Faham. Berbanding dengan tropisme. Tropisme tu kalau dapat rangsangan, dia pergi kepada rangsangan dia. Contoh yang lain. Air kat dalam tanah. Akar dia dapat rangsangan air daripada dalam tanah. Maka akar pergi kepada air. Dia pergi kepada rangsangan dia. Nasti dia lain. Nasti dia tidak pergi kepada rangsangan dia. Okay, sebagai contoh yang lain. Okey, ini yang cikgu cakap tadi. Pokok kekacang. Kau baca kat belakang cikgu tu. Pokok kekacang ni. Okey, pokok kekacang ni dia menguncup pada waktu malam. Dan waktu siang dia akan terbuka balik. Maksudnya kalau gelap dia menguncup. Sebab apa gelap dia menguncup? Okey, apa idea awak? Iman, kenapa waktu malam pokok kacang ni akan menguncup? Dia akan tutup. Dia akan sembunyikan biji-biji benih dia tu. Kenapa? Sebab tak ada cahaya matahari. Okey, tak ada cahaya matahari. Selain daripada tu, dia nak melindungi biji benih dia. Waktu malam adalah waktu aktif untuk siapa? Dalam hutan. Serangga. Pemangsa. Haiwan liar. Itu semua aktif pada waktu malam. Jadi ada dia punya rasional dia. Kenapa dia terpaksa tutup. Dia punya
ke kacang tu pada waktu malam. Ni pokok yang lain pula. Ni pokok tulip. Pokok tulip ni kalau dia suhu panas, dia mekar dengan cantik. Warna dia lagi menyelah. Kalau sejuk, dia jadi suam-suam, tak berapa nak cantik lah. Ni contoh-contoh gerakan nasti. Okey, ini adalah Tigmo nasti yang cikgu tunjuk tadi. Bila kita terkena kita punya lalat tu terkena pada pokok perangkat lalat Venus ni, dia akan tutup. Ini dipanggil Tigmo nasti. Okey, so far ada apa-apa soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kita dah nak masuk yang last kali untuk hari ni, iaitu fitohormon. Fitohormon ni adalah hormon di dalam tubuh badan kita yang hormon di dalam pokok hormon di dalam pokok untuk mengawal pertumbuhan pokok. Okey, sebelum kita pergi kepada pokok ni, Iman, apa nama hormon yang awak tahu dalam badan awak, Iman? Hormon pembesaran. Yes, bagus. Atirah, awak tahu hormon apa dalam badan kita? Hormon adrenal. Hormon apa tu? Adrenalin Ya. Adrenalin. Dekat mana hormon tu dapat? Dia dekat atas buah pinggang kita. Bila kita kena kejar anjing, dia akan keluarkan hormon adrenalina. Lepas tu dia akan mempercepatkan degupan jantung dan awak akan dapat lebih banyak tenaga untuk lari daripada anjing. Sebagai contoh lah. Okey, tengok video ni. Ini video yang terakhir, untuk tajuk yang terakhir. So ini video sebenarnya, video ni tentang gerak balas tumbuhan. So apa yang awak sedang nampak ni adalah Thigmotrophisma, iaitu tropisma yang melilit pada batang untuk mendapatkan sokongan dan menuju kepada arah cahaya. So kita ada juga hormon yang membantu untuk pokok bunga bercambar dan mekar. So semua ni melibatkan hormon lah. Macam mana pokok tu boleh membesar. So dia perlukan hormon basically lah. Kalau nak membesar mesti ada hormon. Dekat sini cikgu nak tunjuk yang terakhir. Okey, dapat dengar tak semua? Hello, dapat dengar? Dengar. Dengar Ego. Dengar Okey, ni tajuk last. Tajuk last iaitu tentang phytohormon. Tentang phytohormon. Kenapa nama dia phytohormon? Phyto ni bermaksud plant lah, tumbuh-tumbuhan.
So hormon yang dikeluarkan oleh tumbuhan. So dekat sini cikgu pergi kepada subtopik yang paling penting, iaitu dia akan menceritakan tentang satu jenis hormon yang ada pada pokok yang popular, yang nama dia adalah auksin. So auksin ni adalah hormon yang bertanggungjawab untuk merangsang pertumbuhan pucuk. So kita akan tengok dulu macam mana pucuk tu bertumbuh. So awak nampak kat sini apa yang cikgu lukis. So ini adalah pucuk tumbuh-tumbuhan. Pucuk tumbuh-tumbuhan, dan atas kali ni kita panggil dia sebagai coleoptile. Coleoptile. Atas dia tu lah, atas pucuk ni. Pucuk ni bahagian pada mana dalam tumbuhan? Iman? Pucuk, bahagian pada mana dalam tumbuhan? Atas sekali. Atas sekali, bagus. So atas sekali maka dia akan terdedah kepada cahaya matahari. Cahaya matahari dia akan terdedah lah, cahaya matahari ada dekat atas. So awak tengok auksin dia ada dekat mana? Auksin dia akan ada dekat bahagian atas. So bila auksin ada di bahagian atas pucuk dan dia terdedah kepada cahaya matahari, jadi auksin ni dia akan membantu tumbesaran untuk naik ke atas. So setelah 2 hari, apa yang terjadi? Pucuknya akan tumbuh naik ke atas. Sebab auksin dia membantu pertumbuhan. Dia meningkatkan proses mitosis. Jadi sel semakin lama semakin panjang ke atas. Okey, itu kalau matahari tegak. Kalau matahari tegak. Okay, so apa yang akan terjadi kalau matahari tu ada dekat tepi? Matahari tu ada dekat tepi. Apa yang akan terjadi? Kita tengok pokok dekat sini. So apa yang akan terjadi bila matahari ada dekat kawasan yang sengit, dekat tepi? Auksin tu tadi, dia akan duduk dekat kawasan yang teduh. Auksin dia duduk dekat kawasan yang teduh. Nanti ada pelajar yang tanya, cikgu tadi matahari ada dekat atas. Kenapa auksin tak duduk kawasan yang teduh? Bila matahari dekat atas, tak ada kawasan yang teduh. Sebab bila matahari ada atas kepala kita, kita dah tak boleh nak berlindung lagi lah. Memang dia ada dekat atas. Kawasan mana-mana pun akan kena cahaya matahari. Jadi dia seimbang. Dalam kes yang ini tak seimbang. Matahari ada kat sebelah kanan. So apa yang auksin akan buat? Auksin akan duduk tempat yang teduh. So, boleh faham yang ni? Faham. So auksin dia suka tempat yang mana? Teduh ataupun terdedah kepada cahaya? Teduh. Dia suka kepada tempat yang teduh. So auksin suka tempat pada yang teduh. Dan selain daripada itu, yang tadi kita dah belajar, auksin dia akan merangsang pertumbuhan pucuk. Dia merangsang pertumbuhan pucuk. Maksudnya, boleh tak awak ramalkan ke mana pergi pucuk ni bila dia dah besar? Dia pergi ke kiri ke dia pergi ke kanan? Ke mana Atira dia nak pergi? Ke kiri. Ke sana? Kanan. Ya. Dia akan pergi ke bahagian kanan. Okey, tapi Atira punya jawapan tu cikgu faham kenapa dia jawab ke kiri kan? Sebab auksin dia merangsang pertumbuhan. So kat sini awak memerlukan satu imajinasi. Awak tengok kita boleh bahagikan dia kepada 2 kawasan. Kawasan yang pertama yang cikgu lorikkan ni banyak auksin. Kawasan yang ini tak ada auksin. Okey, bila ni tak ada auksin, dia tidak akan membesar. Yang ini sahaja akan panjang. Bila panjang, dia ikut ke sana lah. Yang ini tak nak panjang. Jadi setelah 2 hari, apa yang berlaku? Kawasan yang sebelah kanan ni tak memanjang. Pendek je. Dia pendek saja. Tetapi kawasan yang sebelah kiri ni, dia akan mengalami pertumbuhan yang lebih. Boleh faham tak ni? Faham. Boleh? Kawasan kanan, dia bertumbuh sedikit sahaja. Sebab tak ada auksin. Kalau yang belah kiri ni, dia bertumbuh panjang. Sebab dia ada banyak auksin.
Jadi dia akan melalui proses pemanjangan sel. Jadi akhirnya terjadilah bentuk bentuk apa tu, pucuk yang macam tu. Boleh? Okey. Boleh Ego. Tadi Atira ada cakap dia akan ke kiri kan. Kenapa dia mustahil untuk ke kiri? Kita tengok bahagian kanan dia akan memanjang dengan sedikit sahaja. Bahagian kiri dia akan memanjang dengan banyak. Nampak? Dia tak stabil. Tak stabil. Macam mana dia nak buat tu? Tak boleh. So memang dia akan ke kawasan kanan lah. Pergi kepada cahaya. Okey, ada lagi satu. Masih dalam tajuk auksin juga. Tapi ini yang terakhir. Kita ada biji benih. So ini adalah biji benih. Dan dalam biji benih kita ada bahagian yang akan menjadi pucuk dan bahagian yang akan menjadi akar. So awak tengok baik-baik dekat sini. Apabila auksin tu ada di dalam biji benih ni tadi, auksin tu dia ada dalam tanah kan, biji benih kan ada dalam tanah. So apa yang berlaku sekarang ni, auksin tu dia akan berada di bahagian bawah disebabkan oleh daya graviti. Jadi auksin tu akan ada di sini. Di bahagian bawah. Yang ni boleh faham tak? Boleh nampak tak lukisan cikgu? Boleh. Boleh kan? Okey, so kita nak tengok ke mana pucuk tu akan pergi Awak tengok kat bahagian bawah, kita tengok pucuk dulu. Bawah banyak auksin. Jadi apa yang berlaku? Bahagian bawah akan bertumbuh dengan lebih panjang. Bahagian atas auksin tak ada. Jadi dia bertumbuh sikit je. So pucuk akan menuju ke atas untuk bercambah. Okey, ke akar pula. Akar berlainan Untuk bahagian akar, auksin dia akan merencat pertumbuhan. Auksin dia akan merencat pertumbuhan. Berbeza dengan pucuk. Yang tadi semua cikgu cerita tentang pucuk. Untuk yang kali ni cikgu cerita tentang akar. Akar, auksin kalau ada dalam akar, auksin dia akan merencat pertumbuhan. Jadi dekat bahagian bawah ni dia akan, kalau banyak auksin dia tumbuh sikit pula. Kalau tempat yang tak ada auksin ni dia tumbuh panjang sangat. Boleh faham tak yang ni? So keyword dia dekat sini, auksin kalau ada dekat pucuk dia akan merangsang pertumbuhan. Kalau dia ada dekat akar, dia akan merencat pertumbuhan. Okey, macam mana kita nak ingat dia? Awak boleh ingatkan dia melalui tapi dia bahasa Inggeris lah kaedah ni Should stimulate Okey. Nampak tak ayat ni? Cuba baca Atira. Tak nampak kiri tu sikit ke? Tak nampak yang kiri tu sikit. Oh, tak nampak yang kiri tu. Ni tak nampak Tak nampak. Nampak? Dia punya huruf depan tu saya tak tahu. Oh, Cikgu punya screen dia sampai stimulate reverse tu je. sampai stimulate ni je. Kiri sikit lagi. UK. UK screen atas tu tak warna penuh hijau. Tak. Nampak?
present cikgu terbalik ke? Tak, nampak dah. Nampak kan? Dia tulis apa ni? Should stimulate. Apa dia? Should stimulate. Okay, bawah. Road reverse. Ini dalam dia yang senang kita nak sebut lah. Should S dan R. Maksudnya should dia akan stimulate. Should itu adalah pucuk. So pucuk dia akan stimulate pembesaran. Maksudnya dia rangsang pertumbuhan lah. Kalau akar reverse, dia terbalik. Should stimulate root reverse. Itu maksud dia. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Oh iya kan, dia cikgunya ni tak apa-apa. Kat sini baru nampak Macam tu kan? Cikgu. Apa kawan? Oh, nampak macam tu je Betul? Cikgu. Betul. Cakap. Dan habis aku cakap. Tapi yang lain nampak je. Yang macam cikgu present tadi awak nampak ke? Nampak. Tapi Nampak. yang should stimulate je tak nampak. Yang cikgu present ni nampak tadi? Nampak. Cuba Nampak? separuh je lah. Okey, sebelum tu cikgu buat sedikit penilaian lah tentang sekiranya ke awak. Okey, kajian mudah-mudah je. Okey, tengok gambar dekat atas cikgu ni. Okey, Iman cuba jawab. Iman dulu. Kalau daripada gambar ni, jangan baca apa-apa. Tengok gambar je. Pada gambar yang sebelah kiri tu, ausin ada kat sebelah mana? Gambar sebelah kiri Yang sebelah Ausin kiri. ada di tengah-tengah. Ausin Di ada atas di tengah. sekali. Di atas sekali. Jadi kalau gambar yang di tengah-tengah ni, gambar yang di sebelah kiri ni tadi kan, kalau ausin dia ada dekat tengah-tengah, ke mana pucuk ni akan bertumbuh? Dia akan tumbuh ke atas. Ke atas. Okey, Iman lagi, gambar yang kat sebelah kanan pula, ausin ada kat sebelah mana banyak? Dia ada sebelah kiri. Sebelah kiri. Okey. Kenapa dia duduk sebelah kiri? Kenapa tak nak duduk sebelah kanan? Sebab ausin dia tak duduk dekat tempat yang ada cahaya matahari. Dia akan duduk di tempat yang teduh. Oh, jadi dekat bahagian mana yang akan panjang? Kiri ke kanan? Dia akan ke kanan. Ke kiri. Dia akan Dia akan memanjang ke kiri. dia memanjang ke kanan lah kan? Maksud dia cikgu memanjang ke bahagian sebelah kiri pucuk ni dia akan panjang, tetapi Dia akan pucuk memanjang. ni sebelah tapi kanan lah. pokok akan ke kanan. Okey, bagus. Faham lah. Okey, Atira. Ya. Okey. So, awak tengok gambar yang ini. Dia tak berapa jelas sangat. Okey, awak tengok gambar yang ni, Atira. Kalau awak nampak dekat situ, kalau awak nampak, kan kita ada biji benih ni. Ya. Ada bahagian sini, ini kita namakan dia apa ni? Pucuk kan? Dapat baca? Pucuk. Dapat? Ni apa ni? Mouse ni? Akar. Akar. Okey, dekat bahagian akar ni, ausin ada di bahagian bawah. Dekat bahagian pucuk, ausin pun ada dekat bahagian bawah. Kenapa ausin duduk dekat bawah? Kenapa ausin tak ada pada bahagian atas?
Sebab dia duduk kat tempat redup. Bawah tu Ini dia dah tak ada kena-mengena dengan tempat redup sebab biji benih di dalam tanah. Memang semua redup. Tapi kenapa ausin ada kat bahagian bawah? Sebab dia ada apa ni? Nampak ni? graviti. Graviti telah menarik ausin pergi ke bahagian bawah. Untuk yang bahagian gambar ni, awak kena bayangkan biji benih dalam tanah tau. Jadi dia memang tak ada cahaya. Okey, tengok gambar yang kat bawah ni. Kenapa akar ausin ada dekat bawah? Lepas tu akar dia pergi ke bahagian bawah. Maksudnya pada bahagian akar, ausin merangsang pertumbuhan atau merencat? Merencat. Okay, dia merencat pertumbuhan. Jadi akar tu pergi ke mana? Ke bawah. Untuk mencari apa? Cari air. Okey, pucuk pula. Pucuk ausin merangsang atau merencat? Merangsang. Merangsang pertumbuhan. Jadi pucuk pergi ke mana? Ke atas. Ke atas. Okey, cikgu nak tanya soalan yang terakhir yang tak ada kena-mengena dengan apa yang kita belajar. Yang warna hijau besar ni apa nama dia? Biji benih. Biji benih, okey. Dalam biji benih tu ada apa? Dalam warna hijau ni. Nukleus. Semula ada apa, Iman? Apa cikgu? Ada apa awak cakap? Nukleus. Nukleus, betul Ataupun dengan kata yang lebih tepat lagi, dalam warna hijau ni adalah cotyledon. Kotlin. Cotyledon okey. So, selebihnya awak kena cuba untuk buat modul lah. Cuba untuk buat modul. So, sekejap Okey, Iman. So awak ada buku ni kan, Iman? Ada? Kalau awak ada buku ni, awak boleh buat bab yang kita dah belajar tu. Jawapan dia awak boleh, kalau awak tak tahu jawapan dia awak kena pakai phone, awak scan barcode ni. Okey. Kat situ ada jawapan. So awak boleh lah dapat jawapan penuh. So bila dah ada jawapan penuh, buku ni dia boleh jadi nota untuk awak. Okey, hati kan awak tak ada buku ni kan? Adik tu. Tapi dekat kelas Tak, dah ada dah. Dah ada dekat mana? Saya bawa balik. Saya ingatkan saya tak bawa balik. Cik! Dah ada lah. Awak dengan Iman buat lah. Okay. Lengkapkan nota tu. Cikgu tak boleh pergi lebih detail lah sebab kelas kita seminggu sekali je. Okay, boleh faham So boleh. nanti kalau awak dah lengkap, next class, cikgu just nak tengok sekali imbas je. Awak just tunjuk masa Google Meet ni, selak-selak je. Boleh? Boleh. So next week, tolong lengkapkan bab 5. Dia tak apa, tak faham pun, kalau faham sikit pun tak apa. Janji nota awak tu mesti lengkap sebagai rujukan awak. Jadi awak scan pakai phone, jawapan awak tulislah. Jadi modul tu boleh bertindak sebagai nota awak. So scan, boleh jawapan. Awak ada masalah apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Okey, sekejap. Okey, terima kasih banyak. Itu je daripada cikgu. Kalau tak ada apa-apa lagi, selamat lah Lupa nak ucap selamat hari raya. Hai, cikgu. Bila awak sambut kat rumah hari ni lah? Malam dah sampai? 2 hari lepas. Malam-malamnya. Okey lagi tak? Suasana tu ada lagi tak? Tak ada dah. Tak ada. Dah tak ada. Ya. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Masih, cikgu. Bye. Terima kasih, yo. Bye.